PDPR Pendidikan Islam tahun 2, tajuk Istinja, kelas 2 Tabligh. Tarikh 23 hari bulan 2, 2021, hari Selasa. Mari belajar bidang ibadah bersama Ustazah Nat. Assalamualaikum anak-anak, apa khabar? Baiklah, pada hari ini kita akan menyambung pelajaran dalam bidang ibadah bertajuk Diriku Bersih. Oleh itu, anak-anak boleh bersedia dengan buku teks Pendidikan Islam tahun 2. Sila buka halaman 73 hingga 75. Objektif pembelajaran kita: 1. Menyenaraikan alat istinja selain air. 2. Menerangkan ciri-ciri dan syarat istinja selain air. Anak-anak, berkait dengan objektif pembelajaran, Ustazah akan memfokuskan subtopik yang berikut, iaitu 1. Maksud istinja. 2. Alat istinja. 3. Ciri-ciri dan syarat istinja selain air. Baiklah, anak-anak sudah bersedia? Jom kita mulakan. Mari sebut bersama-sama Ustazah tajuk kita, iaitu Istinja. Sebut sekali lagi. Istinja. Apakah yang dimaksudkan dengan istinja, anak-anak? Setiap hari, kita pasti melakukan istinja. Anak-anak tahu tak apakah itu istinja? Baiklah, istinja ialah perbuatan menghilangkan atau membersihkan najis yang keluar daripada anggota kemaluan, yakni kubul dan dubur, selepas membuang air kecil atau air besar dengan menggunakan alat-alat istinja. Anak-anak tahu tak apakah maksud kubul dan dubur? Baiklah, dengar ya. Kubul ialah anggota kemaluan hadapan lelaki yang dipanggil sebagai zakar, dan anggota kemaluan hadapan perempuan yang dipanggil sebagai faraj. Dubur pula ialah anggota kemaluan belakang lelaki dan perempuan. Baik, jelas? Nanti Ustazah akan ulas dengan lebih lanjut berkenaan alat-alat istinja. Hukum beristinja ini adalah wajib ya anak-anak. Maka setiap kali anak-anak membuang air kecil atau air besar, anak-anak jangan lupa untuk beristinja dengan cara yang betul. Anak-anak, kebiasaannya kita beristinja menggunakan air. Tetapi ada kalanya jika kita dapati tiada air, adakah cara lain untuk beristinja? Soalan ini Siti telah ajukan kepada kawannya Yusuf. Apakah jawapan Yusuf ya anak-anak? Yusuf menjawab, ya ada. Cara lain beristinja ialah, rupa-rupanya tak habis pun perbualan mereka. Apakah cara yang kedua ya anak-anak? Baiklah, untuk pengetahuan anak-anak, kita boleh beristinja melalui 2 cara, iaitu yang pertama menggunakan air mutlak, yang kedua menggunakan benda kesat. Anak-anak, semasa anak-anak di tahun 1, anak-anak telah pun mempelajari tentang air mutlak. Ingat lagi tak? Baiklah, mari kita ulang kaji semula ya. Yang pertama berkait dengan maksud air mutlak.
Baiklah, maksudnya air yang suci lagi menyucikan. Dengan kata lain, air tersebut bersih dan boleh digunakan untuk membersihkan najis. Beristinja menggunakan air adalah afdal atau lebih baik. Dan cara inilah yang menjadi kebiasaan kita. Betul tak anak-anak? Baik, anak-anak telah pun mempelajari tentang jenis-jenis air mutlak. Ingat lagi tak? Air mutlak terbahagi kepada 7, iaitu air salji, air embun, air sungai, air mata air laut, air perigi dan air hujan. Anak-anak, apakah yang dimaksudkan pula dengan benda-benda kesat? Baiklah, Ustazah akan jelaskan pada anak-anak. Benda kesat ialah sesuatu benda yang menjadi gantian air dan digunakan untuk membersihkan najis. Hukum menggunakan benda kesat ini adalah harus ketika beristinja. Apakah benda-benda kesat yang Ustazah maksudkan tadi ya? Ya, seperti mana yang anak-anak dapat lihat dalam gambar ini, terdapat 6 benda kesat yang boleh digunakan untuk beristinja, iaitu 1. Kain, 2. Kulit kayu, 3. Tisu, 4. Kertas, 5. Batu dan 6. Daun kering. Baiklah, mari kita lihat satu persatu. Benda kesat yang pertama ialah kain. Untuk beristinja menggunakan kain, anak-anak perlu pastikan sifat kain yang digunakan adalah kesat dan tidak licin. Kedua, kertas juga boleh digunakan untuk beristinja. Jenis kertas yang sesuai digunakan untuk beristinja adalah kertas surat khabar, kertas tisu dan kertas majung. Anak-anak dilarang menggunakan kertas yang mempunyai tulisan ayat Al-Quran atau kertas yang tertulis nama-nama Allah, potongan hadis ataupun lembaran animu. Jika anak-anak beristinja menggunakan batu, hendaklah memastikan batu yang dipilih itu sifatnya tidak licin seperti batu sungai. Semasa menggunakan batu, anak-anak perlu pastikan menggunakan batu dalam bilangan yang ganjil, sama ada 3 biji, 5 biji atau 7 biji, sehingga dipastikan tempat keluar najis itu betul-betul bersih. Namun demikian, jika anak-anak menggunakan sebiji batu sahaja, pastikan batu tersebut mempunyai 3 permukaan yang berbeza agar anak-anak dapat beristinja dengan betul. Seterusnya, anak-anak juga boleh menggunakan tisu untuk beristinja. Tetapi, mestilah menggunakan tisu yang tebal dan tidak nipis agar tidak mudah terkoyak ataupun hancur. Selain itu, jika beristinja menggunakan daun kering, anak-anak perlu pastikan tidak menggunakan daun yang sudah reput semasa beristinja. Ingat ya, jika reput, maka istinja itu tidak sah dan anak-anak perlu ulanginya lagi dengan mencari daun-daun kering yang tidak reput. Seterusnya, jika anak-anak menggunakan kulit kayu untuk beristinja, anak-anak perlu pastikan agar tidak menggunakan bahagian yang berduri
atau bergerigi kerana dibimbangi nanti boleh mendatangkan kecederaan kepada kemaluan anak-anak. Jadi, hati-hati semasa menggunakan kulit kayu untuk beristinja ya. Baiklah anak-anak, sebelum beristinja, anak-anak perlu pastikan ciri-ciri alat istinja adalah seperti berikut. Yang pertama, hendaklah menggunakan benda kering dan kesat. Sebagai contoh, batu dan kertas. Yang kedua, benda kesat tersebut bukanlah benda yang dimuliakan seperti makanan, tulang binatang dan lain-lain. Ya, Ustazah bawakan contoh roti. Baik, walaupun roti mempunyai permukaan yang kesat, kita tetap tidak boleh menggunakan roti sebagai alat istinja kerana ia adalah makanan dan ia juga merupakan benda yang dimuliakan. Baiklah, yang ketiga, alat istinja yang digunakan mestilah bersih dan suci, iaitu bukan benda yang kotor seperti najis haiwan yang telah kering ataupun darah. Yang keempat, pastikan alat istinja itu boleh menghilangkan najis. Benda-benda licin seperti plastik dan berbahaya seperti kaca tidak boleh digunakan untuk beristinja kerana tidak dapat menanggalkan kotoran dan najis yang ada pada anggota kemaluan kita. Baiklah, kita teruskan dengan syarat-syarat beristinja selain air. Baik, semasa beristinja, anak-anak perlu pastikan perkara-perkara seperti berikut. Yang pertama, najis tidak beralih dari tempat asal. Dengan kata lain, najis itu tidak meleleh keluar daripada kemaluan anak-anak dan terkena anggota badan yang lain. Okey, Ustazah bawakan contoh air kencing meleleh dan terkena peha atau betis ataupun bahagian kaki yang lain. Maka, jika sekiranya itu terjadi, anak-anak tidak boleh lagi beristinja menggunakan benda kesat. Dalam keadaan ini, anak-anak perlu beristinja menggunakan air. Baik, yang kedua, najis tersebut masih belum kering. Jika najis itu telah kering, maka hendaklah beristinja menggunakan air kerana dibimbangi najis tersebut masih lagi melekat di kawasan kemaluan kita walaupun kita telah beristinja menggunakan benda-benda kesat. Ustazah harap anak-anak jelas dengan penerangan Ustazah ya. Baiklah anak-anak, sekian dahulu PDPR kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari siapkan latihan buku aktiviti pendidikan Islam halaman 73. Apa yang anak-anak kena buat ialah anak-anak perlu sesuaikan gambar benda kesat dengan perkataan yang telah diberi. Pada halaman 74, anak-anak perlu nomborkan yang pertama, syarat beristinja. Yang kedua, ciri-ciri alat istinja selain air. Maka, anak-anak kena baca ayat dan lihat adakah
ianya syarat ataupun ciri-ciri dan letakkan nombor di tempat kosong yang telah disediakan. Selamat menyiapkan tugasan.